Salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan semula tentang salah satu masalah yang kita dapat dalam pemberian kemoterapi, iaitu masalah di mana pesakit kita mendapat jangkitan kuman. Terma yang kita pakai untuk jangkitan kuman pada pesakit yang mempunyai darah putih yang rendah ialah febrile neutropenia. Jadi video ini adalah pengenalan kepada fenomena tersebut. Kita kena fahamnya, jika kita tidak ada neutrofil, jangkitan kuman yang sebenarnya sedikit saja sudah cukup serius untuk membunuh kita, terutamanya setelah kita diberi kemoterapi dan kita juga mengalami kanser. Jadi kanser ini akan memegang peranan di mana akan melemahkan imun sistem kita, dan jika ditambah pula dengan serangan daripada kemoterapi yang kita beri, maka sistem imun kita makin terjejas dan jangkitan kuman yang sedikit saja sudah boleh menjadi serius. Jadi kalau kita tengokkan data-data ni lah, daripada apa yang kita faham, jangkitan kuman adalah sebab utama kematian kepada pesakit-pesakit kita selepas kemoterapi, terutamanya dalam diagnosis seperti AML dan MDS. Jadi untuk itu kita kena faham daripada asalnya apakah peranan neutrofil. Neutrofil ini adalah satu komponen darah putih yang tugasnya untuk menentang serangan bakteria. Ia mempunyai granul-granul yang mempunyai enzim tertentu yang boleh membunuh bakteria. Sekiranya bilangan neutrofil dalam badan kita tidak cukup, maka kita tidak dapat menangkis serangan bakteria itu nanti. Dalam istilah sainsnya, jika berlaku jangkitan kuman semasa kita tidak cukup neutrofil, fenomena ini kita panggil febrile neutropenia. Febrile bermaksud demam, neutropenia bermaksud kita tidak cukup neutrofil ataupun neutrofil itu rendah. Tanpa rawatan, sekiranya kita mendapat serangan febrile neutropenia, mortalitinya boleh mencapai 80%. Jadi kita bayangkan, sudahlah kita mendapat kanser, kita boleh diberi kemoterapi, tapi apa yang menyebabkan kita semakin sakit dan kemungkinan boleh meninggal dunia ialah jangkitan kuman. Jadi apa yang perlu kita buat di sini, sekiranya kita mengesyaki terdapat jangkitan kuman, kita perlu merawat dengan segera, kerana badan pesakit itu tidak boleh menentang jangkitan tersebut. Jadi kemasukan utama ataupun barrier utama yang terjejas disebabkan oleh kemoterapi selalunya berada pada bahagian usus, dan kita kena faham yang usus kita bermula dari mulut ke bawah. Jadi kadang-kadang mulut kita pecah disebabkan oleh ulcer, itu sudah boleh menyebabkan kuman masuk dalam badan kita. Begitu juga sekiranya kita tidak menjaga kebersihan kita, setiap kali kita membuang air besar dan seterusnya, maka jangkitan kuman dapat berlaku pada bahagian bawah. Ini juga boleh memainkan peranan dalam memastikan tidak ada jangkitan kuman. Jadi kebersihan diri adalah sangat penting. Dan pada masa yang sama, kita lihat ini ya, ini PICC. Dengan adanya kemudahan moden seperti ini yang sepatutnya menolong kita, ia juga menjadi portal untuk kemasukan jangkitan kuman. Jadi penjagaan PICC sangatlah penting untuk pesakit kanser kita. Oleh itu, majoriti daripada jangkitan kuman yang kita dapat sekiranya berlaku febrile neutropenia datangnya daripada badan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lainnya sekiranya kita ada pelawat dan seterusnya. Ya, kita tidak galakkan ada pelawat semasa kita di hospital melalui kemoterapi, tapi kita kalau boleh kena ingat yang bahawa jangkitan kuman itu tidak semestinya datang daripada orang lain. Kita kena menjaga diri kita sendiri untuk memastikan kuman tidak dapat masuk. Dan kalau kita lihat data daripada 30 tahun kebelakangan ini, jenis kuman yang kita dapat juga adalah berlainan. Pada asalnya, majoriti daripada jangkitan kuman yang berwarna kuning ini adalah kuman yang jenisnya gram negatif. Dengan adanya profilaksis ataupun ubat antibiotik untuk memastikan pesakit tidak dapat jangkitan kuman, maka jenis kumannya beralih kepada kuman gram positif pula. Ini juga kita lihat daripada penggunaan PICC dan juga chemoport. Setelah kita tahu penjagaan chemoport dan PICC itu penting, maka coraknya berubah semula dalam tahun 90-an. Tapi kebelakangan ini kita kembali kepada kitaran di mana gram positif bakteria
pula memainkan peranan yang paling penting. Gram positif bakteria selalunya berada dalam mulut dan kulit kita. Gram negatif bakteria selalunya datang daripada usus, daripada salur kencing dan juga kadang-kadang daripada sistem pernafasan kita. Jadi kalau kita faham daripada manakah punca jangkitan-jangkitan ini, kita dapat tahu ataupun menganggap apakah antibiotik yang paling sesuai untuk merawat pesakit kita. Jadi demam adalah kemungkinan simptom terakhir yang pesakit kita dapat sebelum kita sedar yang sebenarnya mereka mempunyai jangkitan kuman yang serius. Kerana sekiranya mereka mendapat kemoterapi dan kiranya darah putih mereka rendah, mereka tidak dapat membuat reaksi imun kepada jangkitan kuman. Kalau macam kita demam sedikit saja, badan kita akan sudah marah kepada bakteria tersebut dan kita akan mulai demam. Tapi pesakit yang telah melalui kemoterapi, mereka tidak mempunyai sel-sel yang cukup untuk menentang ataupun memberi gambaran awal bahawa terdapat jangkitan kuman. Jadi sekiranya mereka mempunyai demam, selalunya mereka sudah pun mendapat jangkitan kuman yang serius. Jadi sekiranya pesakit fibroza neutropenia sudah mendapat demam, kita perlu beri rawatan dengan segera. Jadi saya yakin pakar-pakar yang merawat anda amat tahu tentang cara untuk merawat fibroza neutropenia ini, dan sekiranya anda perlukan penjelasan lanjut, anda boleh berbincang dengan mereka ataupun menghubungi saya melalui Facebook ataupun pergi ke website saya untuk meneliti penerangan lain dan juga bertanya apa-apa soalan sekiranya perlu. Sekian, terima kasih.